Semua untuk bab 12 sukatan kecenderungan memusat. Sebelum itu mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan sukatan kecenderungan memusat. Sukatan kecenderungan memusat ini selalunya digunakan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan data. Bidang kerjaya yang mengaplikasi ilmu ini ialah ekonomi, statistik, perniagaan, perusahaan, pendidikan, dan sebagainya. Apa itu statistik? Statistik ialah satu bidang matematik yang menggunakan data. Hal ini demikian kerana statistik melibatkan pengumpulan, penyusunan, penghuraian, dan penganalisisan data serta membuat kesimpulan daripada hasil analisis data. Salah satu contoh penerapan ilmu statistik ialah pasaran saham. Dalam pasaran saham, statistik diaplikasikan dalam pelbagai cara dengan menggunakan perwakilan data. Dengan cara ini, mereka dapat mengkaji pelbagai informasi dan membuat pelbagai inference daripada set data keuntungan, perkembangan ekonomi, perniagaan, inflasi, keuangan negara, dan lain-lain lagi. Seterusnya, untuk tajuk pada kali ini ialah sukatan kecenderungan memusat. Apa itu sukatan kecenderungan memusat? Sukatan kecenderungan memusat ialah satu sukatan yang dapat menunjukkan sesuatu kumpulan data dan memperlihatkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Sebagai contoh, pencapaian Muhammad Azizul Hasni Awang atau dikenali sebagai Pocket Rocket Man, pelumba basikal trek profesional Malaysia. Kejayaan terkini yang diraih oleh beliau adalah dalam acara Keirin Kejohanan Trek Berbasikal Dunia 2017 di Hong Kong sebagai juara. Melalui pencapaian cemerlangnya itu, bolehkah kita meramalkan bahawa beliau akan memperbaiki atau mengekalkan rekod pencapaiannya dalam Sukan Olimpik akan datang? Jangkaan ini boleh dibuat berdasarkan data-data pencapaian Muhammad Azizul Hasni melalui justifikasi yang tertentu. Daripada justifikasi ini, analisis dan tafsiran boleh dilakukan. Proses ini sesuai menggunakan sukatan kecenderungan memusat. 3 jenis sukatan kecenderungan memusat ini ialah mean, median, dan mode. Apa itu mode? Mode bagi sesuatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Manakala median ialah bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap ialah nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Kalau mean ialah bagi sesuatu set data ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Aktiviti kita pada hari ini ialah meneroka median bagi sesuatu set data.
Bahan yang digunakan untuk aktiviti ini ialah lembaran kerja yang telah saya sertakan di dalam fail. Langkah untuk aktiviti ini ialah yang berikut. Anda dikehendaki untuk membaca dan mendengar apa yang langkah-langkah yang cikgu beri. Yang pertama ialah murid dikehendaki untuk buka file yang disediakan dan ambil lembaran kerja dan juga gambar raja yang ada di dalam file. Terdapat gambar kad seperti Raja E. Gunting semua kad itu satu persatu. Kad nomor itu mengikut tertib menaik berdasarkan daripada Raja E 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Kad nomor ini adalah 9 keping. Kenal pasti kad yang berada di tengah-tengah. Catat nomor tersebut pada lembaran kerja yang disediakan. Keluarkan 3 kad secara rawak. Pilih saja mana yang kita kehendaki. Setelah dikeluarkan 3 kad secara rawak, susun semula kad yang tinggal mengikut tertib menaik dan bagi kad ialah 6 keping. Kenal pasti 2 nombor yang berada di tengah-tengah. Hitung purata 2 nombor tersebut. Catatkannya pada lembaran kerja. Hasil daripada aktiviti di atas, apa yang dapat kita simpulkan ialah adakah Anda dapat membezakan cara untuk menentukan nilai yang berada di tengah bagi set data ganjil dan set data genap.
Coba Anda ulangi activity ini dengan menyusun kad itu secara tertib menurun. Adakah Anda mendapat keputusan yang sama ataupun tidak? Dan juga supaya Anda dapat memahami langkah-langkah tersebut. Dalam activity kita hari ini, semua murid telah menentukan median bagi data dengan bilangan ganjil dan genap. Perhatikan langkah ketiga. Bilangan semua kad yang Anda susun ialah 9 keping ganjil. Dan dalam langkah ke-6, bilangan kad yang disusun adalah 6 keping, yaitu genap. Maka, median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai berada di tengah-tengah, manakala median bagi set data dengan bilangan data genap ialah nilai purata bagi dua nombor di tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Itu saja activity kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Dapatkah Anda membezakan cara untuk menentukan nilai yang berada di tengah bagi set data ganjil dan set data genap? Sekiranya belum memahami, murid-murid dikehendaki untuk mengulang langkah pertama dan seterusnya sampai memahami dan dapat membezakan cara untuk menentukan nilai yang berada di tengah bagi set data ganjil dan set data genap.